Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana kita sudah niat nazar tak mahu melakukan suatu perkara disebabkan nafsu, tapi kita buat juga. Aku tak mahu merokok lagi. Kalau aku merokok, aku akan sedekah 100 ringgit di sikit betul. Apa ni? Banyaklah sikit. Itu maka awak balik merokok. Sebab 100, cuba kalau 1 juta, pasti berhenti. Bila nak ambil 1 juta tau, 100 je lah ikut balik. Awak apa merokok balik? Ada 100 dah siap dah. Itu maka balik. RM1 bukan 100. Ha? RM1? La ilaha illallah. Rupanya RM1. Saya salah baca. Lagi parah. Tapi disebabkan nafsu kita buat juga lagi. Ini bukan main-main. Ini nazar nih. Ini nazar. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Lalu apa balasannya? Fakaffaratuhu, cara menebus kafarah, it'amu asharati masakin, bagi makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, bagi 10 pakaian. Au tahriru raqabah, bebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tak ada, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Sumpah dengan nazar sama cara menebusnya. Maka hati-hati dalam bernazar, hati-hati dalam bersumpah. Nanti kita disebut orang-orang tua dulu kena makan sumpah. Aku tengok engkau ni macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau makan sumpah, kata. Na'udzubillah. Maka jangan sembarangan bersumpah. Berjanji begitu juga. Sebab orang yang mengingkari janji, maka dalam Islam diajarkan apa kata Allah? Sifat orang yang walladzina hum li furujihim hafizun. Tapi sifat orang yang beriman itu apa dia? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, menjaga janji. Saya berjanji tak akan merokok lagi. Jaga janji. Tapi kalau dia nazar, saya bernazar tak akan merokok lagi, tiba-tiba dia langgar, bayar nazar tadi. Kalau gitu saya janji aja lah Ustaz. Kena juga 3. Ayatul munafiqi salasun, orang munafik sifat dia 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah khianat. Oleh sebab itu eloklah berhenti. Ustaz Abdul Samad merokok dulu, pernah dulu merokok. Lepas tu pergi ke Kaherah, berhenti. Kenapa berhenti? Mahal. Apa pandangan Ustaz tentang jamaah tabligh? Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, ulama hadis dari India, tak boleh bagi tazkirah macam ini ramai-ramai. Bila bagi tazkirah ramai macam ini, maka akan ditangkap. Jadi bagaimana cara ulama ahli hadis Maulana Zakaria Kandahlawi, Maulana Ilyas berdakwah? Dari pintu ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? Dike. Acha kos hota hai. Saya dulu duduk kat Maghribi, satu asrama dengan pelajar India. Saya susah nak berjanji dengan dia. Saya susah nak bezakan iya ke tidak. Jadi kita pergi, ayo, iya ke apa tidak? Tapi orang yang baik. Sampai hari ini saya ingat, namanya Abu Ahmad, baik. Mudah-mudahan Allah menyatukan kami di surga Jannatul Firdaus. Jadi di India ini susah nak bagi tazkirah. Dulu masa Zakaria Kandahlawi dan Maulana Ilyas, akhirnya mereka membuat sebuah metode. Yang kaya-kaya, yang banyak duit, pergilah. Awak kaya banyak duit? Ya, pergi 3 hari. Awak lebih kaya lagi? Iya, pergi 4 bulan. Makanya nanti bila nampak ada jamaah tabligh, dia cakap sini, Ustaz Somad, Ustaz Somad, itu bukan maknanya bini 4. Dia nak khuruj 4 bulan. Yang lebih kaya lagi, anak-anak dah nikah semua,
bini pula dah meninggal, bini baru belum dapat, ekonomik dia baik, maka dia huruf 1 tahun pergi berdakwah dari pintu ke pintu. Inilah yang sebenar-benar dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Dakwah itu artinya bukan tazkirah. Dakwah itu mengajak orang dari tak sembahyang ke sembahyang, mengajak orang dari tak ke masjid ke masjid. Abdul Somad bukan pendakwah, sebab Abdul Somad bagi tazkirah pada orang yang sudah di dalam masjid. Yang berat itu siapa? Yang mengajak dari jalan-jalan, dari kebun-kebun, dari korporat, dari office. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Mari kita ke masjid. Saja ajak saya. Saya memang nak masuk neraka. Orang kasar dengan dia senyum juga. Assalamualaikum tuan Haji. Waalaikumsalam. Mari kita ke surau tuan Haji. Awak nak ajak saya ke surau? Awak belum lahir, saya dah haji tau. Tapi mereka terus. Inilah sebenar-benar dakwah. Maka jangan sebut mereka tabligh, sebab mereka tak ada menyebut diri tabligh. Ini adalah dakwah sunnah, mengikut dakwahnya Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mampu ikut, tak mampu jangan ejek. Mereka guna sorban, sunnah. Nabi pakai sorban imamah. Ustaz kenapa tak pakai sorban? Saya ada sorban di rumah 2 meter panjang. Saya pasang besar, hilang hidung. Bukan saya nak olok-olok sorban. Pakai sorban imamah sunnah. Pakai jubah baju putih sunnah. Mereka pakai minyak wangi, harum-harum sunnah. Maka mereka adalah dakwah sunnah. Kalau sanggup ikut. Mereka pakai janggut sunnah. Ini jemaah tabligh ini sesat lah Ustaz. Di mana sesatnya? Mereka guna jubah, Nabi pakai jubah. Mereka pakai sorban, Nabi pakai sorban. Mereka pakai janggut, Nabi pakai janggut. Jangan ejek orang berjanggut. Saya tengok awak berjanggut ni macam kambing lah. Awak kata saya kambing? Iya. Awak tak berjanggut, anjing gitu. Berkelahi sesama orang Islam dalam masjid. Yang gelak siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi dalam masjid? Gara-gara bulu. Elok kita tak ke masjid, kata dia. Oleh sebab itu mesti kita jaga. Bila sanggup ikut. Bila tak sanggup jangan ejek. Diam lebih baik. Ini dah tak sanggup mengejek pula. Na'udzubillah. Dalam ceramah Ustaz Abdul Somad sebentar tadi disebut bukan mazhab, yaitu bertaklid pada satu daripada mazhab 4 ilmu fiqh. Kebelakangan ini ada penceramah melalui video dalam tulisan buku oleh ustaz-ustaz yang tertentu menyatakan tak perlu bertaklid kepada mazhab, tapi terus saja pada Al-Quran dan hadis. Bahwa kata mereka menyamakan kepada mereka yang bertaklid kepada mazhab disamakan seperti Saint manusia suci, holy man dari Nasrani, seperti Saint Paul, kemudian Luke, John, Peter, hafaz juga dia, dan lain-lain. Saya dhaif, lemah ilmu, bahasa Arab kurang-kurang, hadis banyak tak hafaz, maka saya ikut Quran, ikut hadis, tapi mengikut pemahaman ulama. Dalilnya fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu bila engkau tak tahu. Kereta rosak, bawa tempat orang betulkan kereta. Ekon rosak, bawa betulkan pada orang yang paham ekon. Agama dia rosak, dia nak betulkan sendiri. Iya kau hafaz hadis. Imam Syafi'i hafaz Quran 30 juzuk, hafaz hadis, paham usul fiqh. Maka kita mengikut ulama kerana Nabi menyuruh, Allah menyuruh. Fas'alu ahla zikri, tanya ulama bila engkau tak faham, bila tak tahu. Kita ikut ulama kerana Nabi menyuruh. Al ulama warasatul anbiya. Jadi sebenarnya orang-orang yang berkata tak usah ikut imam mazhab, terus saja ke Quran dan sunnah, sebenarnya mereka ikut mazhab juga, cuma dia malu-malu je. Mufti Saudi Arabia namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, ingat baik-baik,
Mufti Saudi Arabia, namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz atau popular dengan nama Bin Baz. Apa kata Bin Baz dalam majmu' fatwanya? Saya bermazhab Hambali. Bin Baz bermazhab Hambali. Jadi bila ada orang hari ini berkata, saya terus saja ke Quran dan Sunnah. Oh, awak imam mazhab kelima. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, awak yang kelima. Bila saya dalam tazkirah mengatakan, saya tak ikut imam-imam mazhab, saya terus saja ke Quran dan Sunnah. Saya baca Quran, saya baca Sunnah, saya keluarkan hukum. Maka saya sedang membuat mazhab kelima, mazhab Somadi. Na'udzubillah. Apakah Ustaz Abdul Somad ahli kitab dulu di zaman Nabi Isa itu ada persamaan dengan akidah ajaran Nasrani yang sekarang ini? Ahli kitab itu dulu sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas datang Nabi Muhammad, mereka masuk Islam. Ka'bul Ahbar. Siapa lagi? Abdullah bin Salam. Siapa lagi? Maria Al-Qibtiyah. Siapa lagi? Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Maka mereka semuanya masuk Islam kerana dalam kitab sucinya dikatakan, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang Nabi sesudah aku, dia bernama Ahmad. Yang menyebut itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka manakala datang Nabi itu, mereka pun menengok, inilah dia. Abu Talib membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil lagi, belum jadi Nabi. Nak berniaga ke negeri Syam, tapi kerana panas terik, maka anak kecil tadi di bawah bernaung di samping atap tempel dia. Lepas itu keluarlah Bahira dari dalam. Bahira menengok budak kecil, dia tanya, ya rajul, lelaki, man hadha, siapa budak kecil ini? Kata Abu Talib, ibni, ini anak saya, ini anak saya. Kata Bahira, kalau memang betul kitab yang aku baca, anak ni bukan anak engkau, sebab ayah dia dah mati manakala dia dalam perut ibunya. Dari mana engkau tahu? Kata Abu Talib, dalam kitab kami disebutkan. Dari mana engkau tahu dia Nabi akhir zaman? Kerana aku melihat 3 tanda yang tak ada pada budak lain. Pertama, pokok kayu bersujud. Kedua, batu-batu bersimpuh. Ketiga, ada awan yang dari tadi menaungi dia. Bawa budak ni balik ke Makkah, jangan bawa ke negeri Syam, kerana di negeri Syam sudah banyak Yahudi yang akan membunuh dia, kerana mereka tak suka kepada dia. Mengapa mereka tak suka pada dia? Kerana dia anak cucu Ismail, sedangkan mereka menunggu anak cucu alladzina atainahumul kitab, ahli kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Falamma ja'ahum ma arafu, ketika sudah datang yang asli, yang original itu, kafaru bih, mereka kafir, ingkar kepada dia kerana tak sama darahnya dengan mereka. Mereka ingin menunggu-nunggu anak keturunan Ishak, yang datang pula anak keturunan Ismail alaihi salam.